campak, melainkan Allah lah yang melekat dan campak. Apa? Oh, saya pun tak tahu ada ayat mengekan. Itu saya nak mengekan. Oh, macam Terima kasih cik-cik anak saya. dosa ada guna kan? Tak dosa ada. Ya. Oh, ya nak Tak ada. Dah dia baca Quran tu tak dosa. Dah dia duduk ramaita walakin Allah ramai dia duduk diri je tu sampai habis subuh sampai zuhur duduk ramaita. Dia nak tunggu mengai sampai pukul 3, 4, 5 sampai 7, 8 duduk ramaita. Dosa. Tapi dia nak baca ayat tu baca apa lah? Ayat Quran. Surah apa dia tanya? Wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Tidaklah kamu meletak, tak kalah kamu meletak melainkan Allah ya. Jadi yang kata pemikiran dalam cabang akidah. Ada golongan yang saya kata Jabariyah. Jabariyah meletakkan sesuatu semuanya Allah. Hak baik dia buat pun Allah, hak jahat dia buat pun Allah. Sudah. Ampun. Dah semua Allah. Aku tak nak kuasa orang ya Allah. Aku buat dosa orang Allah. Dia tak ada adab. Sedangkan dalam ayat-ayat yang lain jangan kita nak menyalahkan Allah. Allah mengilhamkan perkara yang baik. Beruntung bagi yang menyucikan. Maknanya fahadainahul najdain. Kan, kami tunjuk mereka dua jalan. Ikutlah jalan mana nak pilih. Jalan baik ke jalan buruk? Ni dia pilih jalan buruk, dia kata Allah. Jabariyah. Dia kata umpama dia macam bulu yang ditiup angin, ikutlah angin nak tiup kita mana? Ikutlah. Macam Allah. Jadi dia sadar yang tak baik pun pada ni tak ada adab. Itu Jabariyah. Yang Qadariyah pula mereka yang berkuasa. Mereka berkuasa. Allah pun tak ada tempat depa. Bagi yang kata ahli sunnah wal jamaah ni, dia ada af'alullah, ada af'alul ibad. Yang mana yang kita boleh buat dalam lingkungan izin Allah. Cuma kita lebih beradab dengan Allah. Maknanya yang baik itu datangnya daripada Allah. Yang buruk itu datangnya daripada kita. Sebab tu orang kata yang baik itu datangnya daripada, yang buruk itu daripada kita. Tapi selalu orang sebut hakikatnya dua-dua itu daripada Allah. Yang tu saya tak mahu. Sebab saya rasa kita jaga adab. Jadi kalau ini yang sempurna itu hanya untuk Allah. Yang cacat celah, yang tak sempurna itu kena sucikan daripada Allah. Iaitu wajib disucikan daripada Allah secara ijma'. Maknanya kita ni hakikatnya kita ni hamba saja. Hamba. Tak lebih daripada itu. Jadi kita nak pergi duduk ke makam hamba, yang tu yang susah. Nak suci hati kita, nak suci i'tiqad kita, nak pergi duduk di tempat duduk kita tu hamba. Yang lain ni bukan hamba. Yang duduk bertahta di hati kita tu mungkin nafsu, mungkin yang lain, dia tak duduk di tempat hamba. Hamba ni kita tengok contoh hamba yang terbaik siapa? Rasulullah lah. Kan ada ayat Allah sebut Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, kan? Maha suci Tuhan yang telah memperjalankan hamba-Nya. Hamba-Nya siapa tu? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tu kita nak duduk di makam hamba.
Lagi ya ayyatuhan nafsul irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Kan Allah kata, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan meredhakan, radiyah, mardiyah kan. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurga. Jadi kita ni nak letak diri kita ni pada hamba. Itu sajalah diri kita. Yang tak elok tu jangan kita nak Tuhan lah. Kerana kita wajib mensucikan daripada Allah. Jadi kembali kepada ayat tadi. Bagi orang-orang yang ilmu kalam, mereka cuba menafsirkan ayat ini. Ayat ni yang panggil ayat mutasyabih. Ayat yang boleh menerima banyak keraguan. Macam ayat-ayat tentang yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka. La yudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Tak dapat dilihat tetapi dia melihat setiap pandangan. Dia itu maha halus dan maha mengetahui. Ayat-ayat yang memang menimbulkan banyak keraguan. Bagi kita yang sesuai dengan orang awam macam kita ni, kita tak membahaskan ayat ini kerana hanya orang yang mendalami ilmu dia faham hakikat ayat. Jadi kalau kita ni macam ni, ambil buat dengan ikan, lagi tanam pokok, lagi apa lagi, nampak kata lingkungan apa yang kita buat itu dalam lingkungan izin kan. Peristiwa Badar itu memang dengan tentera yang sedikit, segala kekurangan semua kurang, tapi boleh bukan sahaja kamu yang meletak, tetapi berserta dengan kekuasaan. Jadi yang saya kata bahaya lagi kalam, mereka membahaskan hatta akhirnya tergelincir dalam wahdaniyatullah ataupun dia panggil wujud Allah. Ini penting. Saya tanya untuk guru saya ni, ini penting. Sampai satu tahap bukan takat berserta dengan perlakuan Allah, dia jadi macam dia bersatu. Yang ni yang cukup. Sampai dia jadi, dia kata Allah. Jadi yang ni yang saya kata ilmu kalam dia berhenti sampai tahap tu, melainkan pada orang-orang yang Allah lindungkan dia. Itu saya kata kalau jumpa macam ni, hati-hati, bawa guru yang musyrik. Dan setiap sesuatu ni berserta lagi bersatu, akhirnya dia jadi apa? Jadi yang tu yang saya bilang, orang-orang yang berada di jalan ini, dia akan jadi berserta. Sedangkan kita lah, kita ni hamba yang diciptakan daripada sejarah yang hina. Kita ni tak ada apa, Allah bagi segala-galanya untuk kita duduk di tempat hamba. Pada ayat-ayat yang macam ni, kita kata atas lingkungan izin Allah, tak sampai menyatu. Yang hak itu kalau dia pergi sampai tahap menyatu. Dia buat apa yang cerita kisah wali Songo yang saya lupa daripada sana. Bila ditanya, dia ketuk pintu rumah dia, wali itu dia tak sebut lagi nama wali, tapi dia yang disebut ialah Allah. Seolah-olah dia dah ada. Dan ada lagi, dan kisah-kisah yang lain dinyatakan bila dia nyata Tuhan, akhirnya apa yang berlaku? Tak kala dibunuh, yang
Tauhid di dalamnya ialah anal haq. Nak menyatakan itu adalah Allah. Jadi yang tu yang saya nak jaga, saya nak bimbang, saya takut pergi ke jalan tu akhirnya seolah-olah macam kita kata kita kenal Allah, tapi sebenarnya kita berada di satu kesesatan yang kita tak boleh balik. Sesat, fikir sesat yang paling sesat. Dia tu tak sedar yang dia sedang sesat. Yang tu yang saya bimbang. Kalau kita tahu kita sesat, kita ada rasa nak kata balik, ni kita tak sedar kita. Ini yang hak bahaya. Jadi yang ni yang kita kena jaga. Contoh ayat-ayat yang mutasyabihat saya kata tadi lah. Ayat-ayat yang ada tafsirannya hanya orang yang Allah yang kita guru mursyid yang boleh membawa kita untuk memahami ayat yang macam ni. Ini yang hak kita ada pemahaman tu dah pilih. Baca kan nak mengikat apa tu. Dengan buat dosa dah lah. Dalam apa dia mengikat, kalau dia mengenai orang perempuan Tak kait ayat. tak ada. Saya duduk tu dia guna ayat ni. Ayat terpancing untuk perempuan sumbang ayat. Apa pun di USM di Toronto dulu dia buat cerita ni di pejabat dia pun ada tabuk garam beli orang perempuan memang semua pekat tak mau masuk pejabat sebab apa ada garam kat pintu semua pekat pakai takut nak langkah tu kalau apa dia pun saja tengok nah abang kata kita boleh takut kalau garam sampai tahap tu hilang dah ni kita tak fikir dalam kuasa Tuhan kita ada fikir aku ni orang nak sakar nak santau tu garam penuh pejabat jadi garam tapi memang ada yang macam tu kita cuma ada hijit ni lah yang kita baca ni la apa illallah tu yang macam kita baca tadi ni kan? Malaikat Allah ada bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Tidak memberi mudarat malaikat ni kok dalam memberi mudarat sesuatu pun dengan nama Allah di langit maupun di bumi, sedangkan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi inilah yang kita kata amalan nak penting kita. Yang orang nak salah guna itu faisabuh Allah, kembalilah kepada hitung kepada Allah. Memang ada orang guna ayat-ayat untuk mendapat sedikit daripada habuan dunia. Sedangkan ayat Allah itu maha tinggi, kan? Takkan semata-mata Tuhan turun Al-Quran ini untuk kita mancing dapat ikan, ya? Ataupun semata-mata Al-Quran ini untuk meniaga laku di pasar malam, ataupun semata-mata nak jadi ahli maksiat yang pancing orang ni pancing. Tak. Dia kedudukannya lebih tinggi untuk menyatakan kekuasaan Allah, kasih sayang Allah, dan hanya sahaja melalui ayat Al-Quran lah yang boleh menggetarkan hati kita untuk mengenal Allah. Yang ni apa nama hizib yang terbaik dalam Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran itu semua cerita tentang kekuasaan. Jadi mana kita? Dan apa nama wali tadi kan, ilmu kalam dia sampai tahap tu akhirnya dia bersatu. Dia kata Allah dan sebagainya. Itu saya tak mau, saya bimbang, hati-hatilah kalau siapa yang ada pertemuan yang macam tu, akhirnya kena pasti dan kena hati-hati. Saya bimbang dia bawa sampai macam tu. Jadi dia ada Jabariyah, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Ahli Sunnah wal Jamaah. Pastikan kita berada dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang wajib yang saya dari Allah bersifat kesempurnaan. Sudah kurang. Dari Allah bersifat kesempurnaan. Dalilnya. Jadi kan kita kata yang wajib itu Allah bersifat. Dalilnya jikalau ia tidak bersifat dengan bersifat kesempurnaan,
Nescaya ia bersifat dengan segala. Apa lawan bagi sempurna? Kurang, cacat, celah, aib, lemah, tak sempurna, tak. Iaitu segala sifat kekurangan pada Allah Ta'ala itu mustahil. Kerana jika ia bersifat dengan kekurangan, nescaya ia tidak menjadikan sesuatu pun pada alam yang demikian itu batil. Batil, tidak benar. Kerana alam batil, batal sah ataupun batal. Yang batil ni lawan kepada hak. Idza jaa al-haq fa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kan ada ayat Quran, idza jaa al-haq fa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Apabila datangnya kebenaran, maka akan gugurlah kebatilan. Kerana batil itu sesungguhnya akan hancur. Jadi yang demikian itu batil tidak benar, kerana alam ini telah ada dengan musyahadah, dapat disaksikan. Jadi kalau kita tengok segala penciptaan alam, maka membawa kita mengenal pencipta. Daripada diri kita yang paling dekat sampailah ke planet yang paling jauh. Planet apa yang tercipta? Utarik. Lagi? Saya ni apa lupa lah. Pluto yang paling jauh. Utarik, Uranus, Bumi, Marikh, Zuhal, Mustari. Dia apa lagi? Sampai Pluto tu baru 9. Yang surah Nabi Yusuf tu kata apa? 11. Saya pun tak tahu mana lagi 2. Kan inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku lihat 11 planet. Yang berjumpa lah baru 9. Tu pun Pluto kalau tengok, dia punya cahaya dia sat-sat nampak, sat-sat tak nampak, sebab dia terlampau jauh. Nak abang kata, mana yang Tuhan buat yang tak cantik? Cantik balik, maha memperhiasi pada penciptaan. Cantik, sempurna. Yang tak cantik ni yang orang buat. Sebab orang tu sendiri tak maha sempurna. Tak, orang buat. Tengok orang buat. Later lah. Orang model dia buat. Kata buat satu model tak, orang kat ambil model tu. Tak. Dia buat model macam-macam. Yang mata kita kata, ya Allah, bodoh yang macam ni. Tapi banyak orang ni. Dia ada subjektif kan. Tapi pada penciptaan Tuhan, segala-galanya indah. Tengok saja alam. Ni. Tengok apa cakap. Ayat ni saya kata. Makcik saya ajak belah sikit-sikit yang saya tahu lah. Ni ayat. Dia gabungan dua benda. Hidrogen. Oi, makcik kasih pandai. H2O. Dua hidrogen, satu oksigen, jadilah mungkin satu molekul air. Tapi ada kat dunia ni orang duk buat air. Mana ada orang buat air? Yang orang tahu orang balas air, lepas tu bagi rawat air, lepas tu bil air lagi tinggi. Dia mana ada ikut daripada ni kita cipta? Tak ada yang cipta, semua membalas air Tuhan lah. Mesti air kita dapat. Teori macam-macam. H2O, hidrogen, oksigen apa buat? Amin. Tak kira ada yang atas, nanti Tuhan, nak bawah pun nak Tuhan, ada tepi jalan, ada longkang, Tuhan. Putih habis.
indah water. Saya lepas keluar lepas cas lepas bil mewah semua bayar. Indah water. Lepas rawat ayam. Rawat ayam tu dia selalu beli minta dia. Maknanya kalau kita tengok yang ni pun kita kata surrender lah. Tuhan buat dah. Dah. Yang hak atas boleh buat, hak bawah kan. Tak cukup yang atas, boring. Boring. Dulu orang jangan jual ayam sejuk. Ayam mineral. Semua ada kat dalam telaga. Lah sebab pembangunan telaga mau kat tak ada, lah hak telaga tu duduk dalam kawasan. Semua kat beli yang mineral. Yang daun semua boring. Hak apa? Cantik. Tapi sains tak tahu lah dia boleh buat kan. Dia kata 2 hidrogen 1 oksigen jadi ayam. Buat nak tengok banyak mana boleh buat. Tak ada. Jadi nampak kata indah. Hujan turun indah lah, indah. Dia tak turun seketui. Ada juga yang turun batu kan. Indah juga. Bicut kepala-kepala, indah. Ketui batu. Kita jangan. Ada yang turun step salji. Ayam tu dalam bentuk pepecah. Tu kita kira yang atas yang bawah pagi-pagi. Nak ubat embun jantan lah, tak jantan lah, embun muar pagi lah, embun nak muar lagi. Hak kat bawah ni ayam juga. Ayam kata ayam. Yang Tuhan buat itu segala-galanya indah kerana yang mencipta itu maha sempurna. Adapun yang kita ni, kita duk balai hak Tuhan saja. Lepas tu kita kata kita punya. Jadi kita buat compare macam tu lah. Kita buat compare perbandingan. Tak. Jadi kerana alam ini telah pun ada dengan musyahadah. Kalaulah ayat depan kita ni pun kita tak boleh buat. Ayat depan kita ni pun kita tak boleh buat. Hatta ayat dalam badan kita pun kita tak boleh buat. Ayat dalam badan kita ada apa jenis? Ayat mata, ayat kencing, ayat mani, ayat mazi, ayat madi, ayat liok, ayat dalam tuban, ayat dalam darah. Ayat dalam badan kita pun kita tak boleh buat. Macam mana kita kata kita nak boleh lawan Tuhan ataupun kita nak murka, nak engkar kata Tuhan. Jadi itu pun dah boleh membawa kita nak kita ni hampa tak ada apa. Hak luar pun, hak atas, hak dalam, hak tepi, hak dalam pun dia buat. Jadi cukuplah itu untuk kita kenal yang Tuhan yang menjadikan kita ni. Alam yang kita boleh tengok ni, ayat yang kita boleh tengok ni kan dah ada. Ini membawa kita kepada pencipta, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Sempurna. Jadi itulah kita kata sempurna itu sifat yang wajib bagi Allah, mustahil Allah tidak bersifat dengan sempurna ataupun mustahil Allah bersifat dengan segala kekurangan, kerana yang kekurangan itu sifat hamba, sifat kita. Jadi apa buktinya? Buktinya alam musyahadah ni kita dapat lihat. Ni kita bincang yang dalam diri kita ni. Jadi bukan diri sendiri, ada pencipta. Ini yang nak membawa kepada kita untuk tauhid Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makcik, ibu-ibu, ayah-ayah, saya minta maaf sebenarnya saya hanya sembang-sembang saja. Saya bukan main mengajar sebab saya pun tak beli. Saya pun tak beli juga, ikut saya. Dan tapi kita pakcik-pakcik dengan saya sama, sebab kita dalam proses mencari, tengah berjalan untuk cari hakikat ketuhanan, nak tauhid yang sempurna. Jadi sama-sama lah kita berjalan kerana kita sama. Jadi apapun yang baik itu hanya sahanya milik Allah yang Maha Sempurna, yang lemah itu diri kita. Jadi saya minta maaf, minta ampun. Saya ingat sekali lagi, minta tolong panjangkanlah menu Ustaz ni. Kita banyak mahal ni. Dia tak maaf lah apa-apa, kita banyak mahal lah. Jadi makcik-makcik bawa lah nak cucu banyak ramai. Jadi saya goreng lah apa-apa, kita makan ramai di Islam. Jadi yang baik tanya Allah yang mahu dari saya. Terima kasih kerana studi ini
pertimbangan saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.